Ketua Perompak SPRM. Oh, Ketua Perompak SPRM. Lawak sangat lawak, bosku. Kantoi lagi bukti baru. Kamu memang melanggar undang-undang dalam negara ini. Memang sangat-sangat lucu, bosku. Macam mana ni? Bukti baru kamu buat rasuah, merompak, mencuri, langgar undang-undang dan perlembagaan terbongkar lagi di Putrajaya. Pak Cik Azam, oh Pak Cik Azam, tahukah anda Menteri di Jabatan Perdana Menteri di Putrajaya yang berhormat Wan Junaidi telah mendedahkan maklumat sulit dan bukti rahsia kamu membeli saham yang terbukti bercanggah dengan undang-undang dan perlembagaan negara. Pak Cik Azam, macam manalah kau ni dibogilkan, dikantoikan di Putrajaya. Saya sangat suka dengan pendedahan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Kerajaan Pak Mail, yang mana akhirnya Ketua Perompak SPRM itu sangat-sangat terperangkap dalam skandal jenayah rasuah pembelian saham. Kenapa? Mari saya petik ulang kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, ya. Wahai Ketua Perompak SPRM yang sedang khusyuk menonton video saya ni. Jangan sakit jantung, bosku. Jangan sampai telinga berdarah dan bernanah, ya. Jangan sampai koyak mental. Bosku Perompak, Ketua SPRM, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Parlimen dan Undang-Undang, YB Wan Junaidi, mengesahkan sendiri secara rasmi 24 jam yang lalu bahawa Ketua Perompak SPRM membeli kepentingan saham atas nama beliau bernilai RM330,000. Oi, Ketua Perompak SPRM, ini bukti baru kamu melanggar undang-undang dan perlembagaan sebagai penjawat awam. Di bawah Seksyen 23 Perkeliling Undang-Undang Perkhidmatan Kerajaan, di bawah Perkara 3/2002 menyatakan secara jelas, Kerajaan Malaysia dan undang-undang di negara ini menghalang penjawat awam daripada memiliki pegangan equity yang bernilai melebihi RM100,000. Wahai Ketua Perompak SPRM yang amat saya hormati, kamu punya kepentingan saham atas nama kamu sudah melebihi RM100,000, malah mencecah lebih RM300,000. Ini terbukti melanggar Undang-Undang Perkeliling Perkhidmatan Kerajaan. Mana boleh Ketua Perompak SPRM, Ketua Penjawat Awam Badan Bebas SPRM membeli saham lebih RM300,000? Oh, Pak Cik Azam, tolong jawab pendedahan Menteri di Jabatan Perdana Menteri itu. Kau memang dikantoikan dan dibogilkan secara halus oleh Menteri di Putrajaya. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Ahli Parlimen Gabungan Parti Sarawak, YB Wan Junaidi, yang membantu pendedahan saya selama ini. Memang benar, penjawat awam tak boleh beli saham dengan cara begini. Ini namanya jenayah besar. Ini namanya ada unsur-unsur rasuah. Pak Cik Azam, oh Pak Cik Azam, Ketua Perompak SPRM di Putrajaya. Terkejut dengan pendedahan bukti baru hari ini? Itu baru yang pertama. Yang kedua, Pak Cik Azam, pendedahan Menteri di Jabatan Perdana Menteri itu membuktikan kamu menipu dan berbohong di hadapan panel penasihat SPRM, di hadapan lebih 32 juta rakyat, di hadapan media-media seluruh dunia.
Kenapa saya cakap macam tu lagi? Hal ini kerana kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri membuktikan memang kamulah yang sendiri membeli saham lebih RM300,000 itu. Bukan adik kamu. Adik kamu sendiri ada pegangan sahamnya sendiri. Adik kamu sendiri pakai namanya sendiri untuk beli saham secara rasuah atas arahan kamu. Kamu pula beli saham atas nama kamu sendiri, Pak Cik Azam, Ketua Perompak SPRM. Kamu tidak menafikan kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Pak Cik Azam, kamu membeli saham RM330,000 itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri tak ada kata saham itu dibeli oleh adik kamu. Ini persoalan paling besar. Berapa banyak duit rasuah kamu cuci untuk membeli saham bernilai RM330,000 itu? Gaji kamu sebagai penjawat awam, sebagai ketua perompak SPRM, tak banyak, Pak Cik Azam. Dapat duit tepi dari mana? Duit rasuah bawah meja yang mana satu kau dapat? Duit rasuah 1MDB, Pak Cik Azam? Tolonglah jawab, Ketua Perompak SPRM. Terima kasih banyak Menteri di Jabatan Perdana Menteri YB Wan Junaidi mengesahkan saham-saham rasuah itu dibeli sendiri oleh Ketua Perompak SPRM. Maka, dengan pendedahan bukti baru ini, kamu memang berbohong dan menipu. Sila letak jawatan dan berundur di hadapan Agung, di hadapan Tun Dr. Mahathir, di hadapan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Wahai Ketua Perompak SPRM yang amat saya hormati. Kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri, saham yang kamu beli RM330,000 melibatkan 1 juta unit saham itu adalah tidak mahal. Mampu untuk dibeli dan dimiliki oleh sesiapa. Pak Cik Azam, ini bukan tentang mahal atau murah. Pokok perdebatan, semua secret information menyatakan pembelian saham lebih RM300,000 itu adalah bersumberkan duit rasuah. RM330,000 itu bagi rakyat biasa, rakyat marhain, ia sangat-sangat mahal. Gaji kamu sebagai Ketua Perompak SPRM bukan RM1 juta satu bulan, bukan RM500,000 satu bulan. Maka tolong jawab soalan saya. Apabila Menteri di Jabatan Perdana Menteri mengakui kamu membeli saham sebanyak RM330,000, dari mana duit rasuah kamu dapat untuk beli saham semahal itu? Mengikut Akta Peraturan Pegawai Awam 1993 mewajibkan semua penjawat awam untuk mengisytiharkan harta dan aset mereka. Tetapi kamu, Pak Cik Azam, membeli 1 juta unit saham bernilai RM330,000 sampai sekarang kamu tidak isytiharkan di hadapan Agung, di hadapan Tun Dr. Mahathir, di hadapan SPRM itu sendiri. Sebab itu, 6 panel penasihat SPRM mengesahkan nama kamu tidak dibersihkan daripada skandal jenayah rasuah membeli saham yang cukup-cukup tergempak di seluruh dunia. Jika Akta Peraturan Pegawai Awam 1993 mewajibkan kamu untuk mengisytiharkan harta sebagai Ketua Perompak SPRM, kamu takut untuk mengisytiharkan harta kerana semua aset pelaburan kamu dan harta-harta kamu dalam Malaysia dan luar negara adalah bersumberkan duit haram rasuah, duit haram kamu cuci dalam negara dan luar negara. Dan ini adalah fakta dan kebenaran. Hari ini, menurut kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, bukti baru ya Pak Cik Azam, perkara ketiga paling mengejutkan, paling meletup. Nilai pegangan saham Ketua Perompak SPRM hari ini 1.9 juta unit saham bernilai RM570,000, 2.9 juta unit saham milik Ketua Perompak SPRM berharga RM870,000. Tidak termasuk 2.15 juta warrant dalam syarikat Excel Force MSC Berhad.
Semua ini pegangan saham ketua perompak SPRM dalam syarikat-syarikat konglomerat yang disenaraikan dalam bursa saham. Maka, nilai saham yang lebih RM100,000 ini malah mencecah puluhan jutaan ringgit, ratusan jutaan ringgit. Perkara ini tidak sepadan dengan gaji dan pendapatan ketua perompak SPRM. Aset-aset tersebut belum kamu isytiharkan, Pak Cik Azam. Kenapa kamu belum isytiharkan? Kerana semua duit yang kamu guna untuk membeli saham-saham tersebut atas nama kamu, Pak Cik Azam, adalah duit rasuah. Pak Cik Azam? Oh, Pak Cik Azam, kau ni sama dengan bosku Najib. Tak pandai menipu, tak pandai berbohong, tak pandai merompak. Tak clean lah kerja kau buat modus operandi merompak, buat rasuah, cuci wang haram macam bosku Najib. Memang kurang cerdik dan sangat bodoh lah. Kau sebagai ketua perompak SPRM kantoi mencuri dan buat jenayah rasuah dengan sangat-sangat sistematik. Tetapi sayang 1000 kali sayang, kantoi macam bosku Najib. Pak Cik Azam yang amat saya hormati, maka dengan pendedahan bukti-bukti tersebut, saya ingin memetik kenyataan SPRM tadi pagi yang menyokong kamu untuk terus menjadi ketua perompak SPRM. Saya menyokong penuh SPRM itu ditukar namanya jadi Suruhanjaya Keluarga Perompak Malaysia ya, Pak Mail, Perdana Menteri yang amat saya hormati, yang amat saya sayangi. Memang sampai sekarang ya, Perdana Menteri kesayangan saya, Pak Mail, tidak mahu pecat ketua perompak SPRM pengkhianat negara itu. Sampai sekarang Perdana Menteri kita, tidak mahu lantik ketua SPRM baru. Okey, saya bersetuju dengan kenyataan Suruhanjaya Keluarga Perompak Malaysia di Putrajaya bernama SPRM itu untuk mengekalkan ketua perompak Pak Cik Azam itu untuk terus berkuasa di Putrajaya. Mesej yang ditinggalkan oleh Perdana Menteri, mesej yang ditinggalkan oleh Suruhanjaya Keluarga Perompak Malaysia SPRM sangat mudah. Biarlah selepas ini negara Malaysia, kedaulatannya dan aset-aset kekayaannya dirompak oleh seluruh dunia. Asalkan ketua perompak SPRM, Pak Cik Azam itu terus berkuasa sebagai ketua perompak baru di Putrajaya. Mesej yang ditinggalkan oleh kerajaan Pak Mail Dajjal penyamun di Putrajaya, biarlah semua harta-harta negara dan duit rakyat dirompak oleh ketua perompak SPRM bersama konco-konconya bosku Najib dan UMNO perompak, bersama kuasa-kuasa besar di seluruh dunia. Biarlah negara ini dilelong kedaulatannya dan bankrupt dirompak, asalkan Pak Cik Azam terus berkuasa sebagai ketua perompak SPRM. Mesej ini yang ditinggalkan oleh Perdana Menteri, oleh kerajaan Pak Mail Dajjal perompak itu yang tak lama lagi akan tumbang dan dipecat oleh Agung, oleh Tun Dr. Mahathir, oleh tangan-tangan gaib politik Malaysia. Teruskan merompak, Pak Mail, Pak Cik Azam, kerajaan UMNO, bosku Najib. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Sepandai-pandai kamu merompak di depan Agung, di depan Tun Dr. Mahathir, di depan tangan-tangan gaib politik Malaysia, akhirnya duit haram yang masuk dalam perut kamu itu membunuh kamu secara perlahan-lahan 7 keturunan. Apapun, saya ingin merayu dan menggesa kepada Agung, kepada raja-raja, kepada Tun Dr. Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sila tukar ketua perompak SPRM di Putrajaya sebelum kuasa raja-raja dirompak oleh Pak Cik Azam. Tolong tukar ketua perompak dalam SPRM itu sebelum kuasa Tun Dr. Mahathir, kuasa kerajaan Malaysia dirompak oleh seluruh dunia.
Kedaulatan dan keselamatan negara ini adalah prioriti perjuangan generasi baru seperti saya. Langkah mayat saya terlebih dahulu. Wahai Ketua Perompak SPRM, jika kau mahu menghancurkan kedaulatan negara Malaysia yang berdaulat ini, saya suka ingin mengingatkan Pak Cik Azam, Pak Mail, oh Bosku Najib, oh UMNO, kemarin ada satu orang spy yang kamu utuskan untuk mengintip saya di kawasan satu tempat. Dia kantoi menangkap gambar saya. Kamu jangan cuba-cuba untuk ugut saya, untuk spy saya, untuk bom C4 saya, untuk masukkan saya dalam tong drum bersimen. Saya tak takut mati. Ingat, kalau kamu kantoi lagi dengan kamu punya spy yang kamu utuskan dalam negara ini, kamu menempah maut. Ingat, saya sebagai kingmaker dalam percaturan kuasa dunia akhir zaman ini. Siapa mahu ajak saya bertumpah darah, pastikan kamu tidak takut mati lawan saya. Kamu semua takut hilang kuasa, takut mati, takut masuk penjara Sungai Buloh, takut masuk neraka Jahanam Allah. Saya tidak takut mati, saya tidak takut masuk penjara Sungai Buloh, kerana saya tidak pernah merompak duit negara Malaysia di Putrajaya. Pak Mail, Bosku Najib, Pak Cik Azam, oh kerajaan UMNO dajal perompak pengkhianat di Putrajaya. Maka akhir kata, jika ini video terakhir saya Pak Cik Maci Oto Arum, jika anda mendengar saya diculik dan dibunuh, ketahuilah semua itu adalah kerja spy dan pembunuh upahan Bosku Najib, Pak Mail dan parti UMNO penyambung penyangak yang menjadi kabel besar kepada Ketua Perompak SPRM Pak Cik Azam yang semakin ketakutan hilang kuasa dan jawatan di hadapan Anggung dan Dr. Mahathir. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terus hidup suara keramat rakyat sampai kiamat Pak Cik Maci Oto Arum. Terus menang dan terus menang. Kuasa sakti keramat rakyat yang dikurniakan oleh Allah yang Maha Berkuasa di tanah Melayu, di tanah Malaysia, di negara Islam yang berdaulat ini. Kepada Perdana Menteri Dajjal Perompak Pak Mail, kepada Ketua Perompak Dajjal SPRM Pak Cik Azam, kepada Kerajaan UMNO Dajjal Perompak di Putrajaya. Disinilah permulaan kamu lingkup, pupus dan luput kerana kamu adalah pengkhianat dan petualang sebenar yang sudah masuk perangkap superhero baru Malaysia. Game is over, bosku.